Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Selamat pagi murid-murid semua. Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, sihat selalu dan juga dijauhi daripada segala penyakit dan wabak yang bahaya, wabak COVID-19. Moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey murid-murid, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat lagi bertemu untuk sama-sama kita menyambung pelajaran pendidikan Islam kita, bidang akidah. Tajuk yang kita belajar pada minggu lepas iaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, minggu lepas kita dah belajar pengertian kitab, iaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Okey, kitab yang diturunkan, kita wajib percaya kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wajib. Hukum dia wajib. Antara kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tahu, yang wajib kita tahu ialah ada 4 kitab yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara kesan, apakah kesan kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan belajar pada hari ini, ya, kesan. Tengok dalam petak kuning tu, kesan beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada seorang murid bertanya, tengok nombor 1. Okey, dalam petak warna kuning. Oh, lupa cakap muka surat tadi. Kita belajar sekarang di muka surat 75. Okey. Tengok dalam petak biru ni. Ada seorang murid bertanya kepada ustazah. Dia kata, "Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesan dalam kehidupan kita? Apakah kesannya dalam kehidupan kita?" Okey, tengok apa jawapan ustazah. Ustazah jawab, okey, dalam petak warna pink tu. Okey, dia jawab, Luqman, okey. Luqman, okey. Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Okey, antaranya ialah nombor 1, iman semakin bertambah. Okey, kalau kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi, iman kita akan menjadi semakin bertambah. Okey, nombor 2, kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Apa maksud syafaat Al-Quran? Mendapat syafaat maknanya mendapat pertolongan daripada Al-Quran, pertolongan Al-Quran semasa kita di alam akhirat nanti. Kita akan dapat pahala. Bila dapat pahala, kita akan mendapat pertolongan daripada Al-Quran. Syafaat, syafaat daripada Al-Quran. Al-Quran akan membantu kita ketika kita di alam akhirat nanti. Okey. Yang ketiga, kita akan menjadi hidup kita menjadi tenang dan teratur. Hidup kita menjadi tenang dan teratur. Okey. Tengok. Kita hidup dalam dunia ini, ada masa kita rasa bosan, ada masa kita rasa berserabut, ada masa kita rasa boring dan sebagainya, kita rasa tertekan. Bila kita beriman dengan kitab-kitab Allah, kita baca Al-Quran dan sebagainya, kita hidup kita akan menjadi tenang, je rasa tenang dan teratur. Okey, yang keempat, kesan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni, masyarakat sejahtera. Okey, masyarakat hidup masyarakat dalam keadaan yang aman, damai, sejahtera. Dan yang akhir sekali,
kesan kita beriman kepada Allah, kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah akan mengasihi kita. Kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok satu persatu. Kita ulang lagi sekali. Okey, apa kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Kesan dia yang pertama, kesan dia iman semakin bertambah. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran, iaitu mendapat pertolongan Al-Quran semasa kita di alam akhirat nanti. Yang ketiga, hidup kita menjadi tenang dan teratur, menjadi tenang, tak berserabut, tak bosan dan sebagainya. Keempat, masyarakat akan menjadi sejahtera. Masyarakat yang sejahtera maksudnya masyarakat yang aman damai. Kemudian yang kelima, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia antara kesan kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keseterusnya, kita tengok muka surat 76. Muka surat 76, iaitu baca dan amal. Tengok ikrar kita. Tengok apa ikrar kita terhadap iman, terhadap kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti keimanan kita? Tengok ikrar saya. Saya tengok satu-satu. Kita tengok satu-satu. Ikrar saya dalam petak hijau tu. Ayat dia, saya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan membuktikan keimanan saya melalui tindakan. Apa tindakan kita? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman kepada kitab, kita akan buat apa? Kita akan menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Itu bukti keimanan kita. Bukti kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjadi seorang yang amanah. Kita akan menjadi seorang yang amanah, menjadi orang yang baik. Kita tidak berdoa. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak berbohong. Kemudian yang keempat, menutup aurat dengan sempurna. Kita akan jadi orang yang sentiasa menutup aurat dengan sempurna. Kemudian yang kelima, kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Bila kita yakin, kita bukti kita beriman dengan kitab, kita akan belajar bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang ke-6, memelihara kesucian Al-Quran. Kita akan memelihara, menjaga kesucian Al-Quran. Kita tak akan menghina Al-Quran. Kita akan menjaga betul-betul Al-Quran. Kemudian yang ke-7, apa dia? Yang ke-7, kita akan tekun seseorang yang beriman ni, bukti keimanan kita kepada kitab Allah ni, tekun menuntut ilmu. Yang ke-8, mengamalkan akhlak yang mulia. Itu antara bukti keimanan kita kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Membuktikan apa yang kita beriman, kita akan buktikan dengan
perkara-perkara berikut ni. Perkara-perkara kita akan menunaikan solat, kita akan menjadi orang yang amanah, kita tidak berbohong, kita tidak kita sentiasa menutup aurat dengan sempurna, kita bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya, kita memelihara kesucian Al-Quran, tekun menuntut ilmu dan mengamalkan akhlak yang mulia. Okey, saya ingat sekadar tu dulu untuk hari ini. Dan mana yang Ustaz harap kamu dapat memahami apa yang Ustaz ajar pada pagi ini berkaitan dengan kesan beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian untuk tugasan kamu buka buku aktiviti muka surat 73, kamu cuba jawab. Okey, dalam petak yang atas kali ni, hukum beriman kepada kitab Allah, nombor 1 apa dia? Dia dah tulis contoh tu, wajib. Okey. Kemudian nombor 2 kamu tengok kitab kepada Nabi Musa. Apa kitab kepada Nabi Musa? Cuba cari nombor 2 kitab kepada Nabi Musa ialah kitab apa? Kitab Taurat. Kemudian yang ketiga, penerima kitab Zabur siapa? Siapa yang menerima kitab Zabur? Nabi apa? Kemudian kitab Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menerima kitab apa? Nombor 4 tu. Kemudian yang akhir sekali, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab apa? Okey, kamu tulis kat bawah tu. Okey, kemudian muka surat sebelah, muka surat 75. Okey, kamu isikan tempat kosong dengan jawapan di atas tu. Kesan beriman kepada kitab Allah. Kamu ambil yang atas tu, kamu isi kat bawah tu. Isi di bawah. Okey. Kemudian kamu lorekkan petak yang ada ni. Petak yang ada lorekkan. Kamu yang mana kamu pilih petak yang kesan beriman dengan kitab Allah ni, kamu lorek. Bila kamu lorek, kamu tulis kat bawah ni. Kamu tulis kat bawah dekat ruangan 0134 ni. Okey, itu untuk tugasan kamu pada pagi ini, Ustaz. Okey. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kamu memahaminya dan dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Okey, mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang buruk itu daripada kelemahan diri kita sendiri. Okey, Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.